Okey, sekarang kita akan sambung dengan soalan nombor 3. Soalan-soalan nombor 3 ini adalah berkaitan tentang hierarchy classification of maize and padi bukit. So, ini adalah topik tingkatan 4, chapter 8, dynamic ecosystem, pengkelasan, which is yang kamu belajar adalah binomial linear system. Pengkelasan berdasar dan penamaan adalah berdasarkan binomial linear system. So, binomial linear system ni, kalau hari tu saya pernah mention yang kamu kena ingat susun atau pengkelasan sesuatu hidupan itu. So, sebenarnya dalam gambar rajah ni dah ada dah Ficofax, kalau if you still remember. Okay, Ficofax, macam kamu nampak dalam screen ni. So, ini saya pernah mention. So, ini sebenarnya adalah akronim yang saya letak nak ingat, nak hafal susun atau pengkelasan. So, Ficofax. So, A tu adalah alam. Actually, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggerisnya kingdom tu lah kan. F is film, K is class, O is order, F is family, G for genus, and S is species. So basically tengok dalam gambar rajah ni dia ada satu anonymous lepas order apa. So X itu adalah family. Okay, so hopefully you boleh ingat kot. So sekarang kita tengok kepada soalan seterusnya. Tengok soalan nombor 2 tu. Based on table 3, give the scientific name of maize. Okay, kalau menurut binomial linear system, apa yang perlu dalam penamaan sesuatu spesies adalah dia perlu menulis nama jenis dan nama spesies. So, untuk scientific name of maize tadi ni, nama dia adalah Z maize. So, Z maize, Z is nama jenis, maize adalah nama spesiesnya. So, macam mana nak buat penulisan dia? So, ingat, huruf pertama bagi jenis adalah huruf besar. So, Z-E-A tu, dia perlulah ditulis huruf Z itu perlulah dalam huruf besar. Okay, maize, how about maize? Spesies, dia start dengan huruf kecil. So, tak ada masalah. Terus je tulis. So, itu adalah jawapan dia. Z maize. So, syarat seterusnya, dua perkataan ini perlulah terpisah jauh. Dan ianya perlulah digariskan. Dan garisan itu kena ada gap. If you look at here, ada gap. Maksud gap maksudnya seolah perkataan Z dan maize tu adalah garis, ada garisan tersendiri. Okay, itu kalau dalam bentuk penulisan. Let's say kalau soalan tu kamu menjawab dalam laptop ke kan, ini cerita luar lah. Soalnya SPM kamu menulis. So kamu boleh tulis, kamu boleh type dan setting dia adalah italic. Kedua-duanya perlu disengitkan. Tapi memadai hanya menggariskan. Okey, soalan seterusnya. So, dia bagi satu statement berkaitan tentang competition antara maize plant dengan padi bukit. And then, dalam diagram 3.1, ditunjukkan growth rate of maize plant dengan padi bukit pada dua seedling tray. Tapi 3.2 tu pada same seedling tray. So, dan sini kita dah tahu dah ini ada competition. So maksudnya dekat dalam 3.1 ni ada dua tray yang berbeza. Satu tray semua maize, satu lagi tray semua padi bukit. Okay, dan while untuk 3.2 both species put in the same tray. So tengok, state two differences between 3.1 and 3.2 based on the following aspect. So tengok dia nak apa? Type of competition. So tadi yang 3.1 ni ada dua tray. Satu tray semua spesies yang sama. So bila dia adalah spesies yang sama, kita panggil sebagai intraspecific competition. But when we talk about two different species compete in the same place, so we call it as interspecific competition. So, and explanation, apa penerangan dia? Kita dah terangkan dan kita dah tahu dah tadi. So, intraspecific means that dia compete di kalangan spesies yang sama. Tapi untuk interspecific competition, dia compete di kalangan spesies yang berbeza.
Explain one abiotic factor that causes the growth rate of maize plant higher than padi bukit. Satu faktor abiosis. Abiosis ni benda hidup atau tak benda hidup? So you can identify. So abiotic factor atau abiosis factor ni adalah adalah benda yang tidak hidup. So banyak contoh abiotic factor yang kita boleh terangkan. So contoh dia apa? Boleh jadi cahaya, boleh jadi nutrien, boleh jadi air. So tapi macam mana penerangan dia kena signifikan kepada kamu punya faktor. Contoh kan, antara pokok jagung dengan pokok padi ni, in term of size, selalunya pokok jagung dia akan lebih tinggi. So let's say kita cakap, okay, cahaya, light intensity. So kenapa dalam competition tadi ni maize plant maize plant higher than padi bukit? So kita cakap lah, okay, usually the height of the maize plant dia lebih tinggi compare to the padi bukit. So what will happen? Maize plant, betul lah, maize, pokok jagung menghalang cahaya daripada sampai kepada pokok padi yang lebih rendah. So apa kesan dia? Growth rate dia akan jadi lebih rendah pada padi bukit berbanding maize. Ataupun kita, sebab apa? Sebab photosynthesis rate pada tumbuhan tersebut. Okay, boleh. Ataupun kalau kamu cerita tentang air sekalipun, disebabkan kat sini kita tahu yang menang adalah pokok jagung, so kamu bagilah alasan yang pokok jagung tu ada ability yang lebih tinggi untuk menyerap air berbanding pokok padi. Okay, boleh Okay, soalan seterusnya, soalan C. Diagram 3.3 show a type of pest green leaf hopper, okay, that suck result of photosynthesis from rice stalk, then resulting in stunted rice growth. Okay, explain the interaction. So basically tengok interaksi ni, satu individu dapat benefit while satu lagi individu dia harm dalam situasi tersebut. So apa yang kita boleh cakap? So kita bagi tahulah jenis interaction between these two organism. So dia punya interaction adalah parasitism. Okay, so kenapa kita cakap ianya parasitism? So kena explain, kena bagi tahulah. Okay, the green leaf hopper tadi ni, dia sucks nutrient, dia gain nutrient from the plant. So itu benefit untuk dia, keuntungan dia. While untuk pokok pula, they lost their nutrient from their flowworm and menyebabkan dia harmful and cause stunted growth. Tu dan kesan akhir dia kalau dia stunted growth, so paddy production tadi ni akan jadi less. Okay, boleh Okay, and the last question. The farmer is advised not to use pesticide to control this pest population. Explain why. So bila kamu nampak soalan ni, so basically sebenarnya dia nak tanya apa disadvantage of using the pesticide lah. So kita cakap lah, pesticide tu dia adalah racun. So kenapa? So kalau racun tadi ni, dia bukan sahaja boleh bunuh pest, tapi they can also membunuh hidupan-hidupan yang beneficial to the ecosystem. So secara tak langsung dia mengganggu rantaian makanan. So boleh atau benda lain yang kamu boleh cakap, penggunaan pest yang prolonged usage of the pesticide, dia akan menyebabkan berlakunya pengumpulan racun dekat kawasan, dekat ekosistem tersebut. Itu saja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So untuk soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni adalah topik tingkatan 5, tajuk coordination and response. Ini fokus kepada hormon. So yang ni Sensei tak boleh nak tolong banyak. Kenapa? Sebab ia melibatkan hafalan, which is kamu kena tahu hormon. Hormon tu datang dari mana dan apa tujuan dia atau fungsi hormon tersebut. Okay, so tengok soalan nombor 4. Diagram show human endocrine system, pituitary gland secrete hormone R, S and T to the targeted organ respectively. So basically dapat soalan macam ni, memang Sensei akan suruh untuk kamu scan soalan, fahamkan soalan dan
bagilah segala persoalan dekat gambar rajah tu. Teka-teki tu kamu jawab lah. Contoh macam hormon R, dia tak beritahu siapa, hormon T itu siapa, and then S itu siapa. So tengok pathway of the hormone. Daripada pituitary gland tu ada 2 cabang hormon yang keluar daripada pituitary gland. Satu pergi dekat dalam kidney, satu lagi pergi dekat ovary. And then daripada pituitary gland tu jugalah keluar satu hormon, which hormon itu dihantar ke thyroid gland. So basically daripada gambar rajah ni apa yang kamu nampak? Okay, secara asasnya ini yang Sensei nampak. Sensei dah siap-siap dah identify apa nama hormon yang hormon R itu, apa FSH, apa hormon T, apa hormon S. Okay, so tengok soalan pertama pun dah tanya apa nama hormon R dan juga T. So tengok, hormon R itu adalah hormon yang keluar daripada pituitary gland dan dia pergi kepada thyroid gland. Nama hormon ini adalah thyroid stimulating hormone, iaitu hormon yang merangsang, kalau rajin buatlah nota kat tepi tu kan, hormon yang merangsang penghasilan, yang merangsang thyroid gland supaya dia hasilkan thyroxine. Okay, and hormon T pula. So pituitary gland hantar hormon ni pergi ke dalam ovary. So kita tahu dalam menstrual cycle ada 2 hormon yang merangsang ovary membuat sesuatu aktiviti dalam menstrual cycle, iaitu follicle stimulating hormone ataupun luteinizing hormone. So salah satu ni kamu boleh jawab lah untuk soalan ni. Okay, boleh So basically penulisan, if possible, saya nak kamu tulis secara penuh thyroid stimulating hormone, and then follicle stimulating hormone atau luteinizing hormone. Kalau dah desperate sangat tak boleh nak tulis juga, then it's okay, tulislah TSH, FSH or LH. Okay, kita tengok kepada soalan seterusnya. State one differences between hormone R and T. So tengok, R tadi adalah thyroid stimulating hormone, and then T adalah sama ada follicle stimulating hormone atau luteinizing hormone. So beza boleh jadi banyak aspek. Kamu boleh nyatakan fungsi dia. So thyroid stimulating hormone, fungsi dia ada apa? Dia berfungsi untuk stimulate thyroid gland to secrete thyroxine. Okay, how about T? Let's say kita pilih satu, follicle stimulating hormone, berfungsi untuk apa dia? Merangsang perkembangan, stimulate the development of follicle cell in the ovary. Okay, itu contoh dia punya fungsi. Ataupun kamu boleh bagi tahu dari segi aspek hormon tu dihantar ke mana. Okay, hormon itu dihantar, contoh thyroid stimulating hormone sent to the thyroid gland, while follicle stimulating hormone, atau kalau kamu pilih luteinizing hormone, ianya dihantar ke ovary. Macam itulah. Okay, boleh? Okay, soalan B. Why the pituitary gland is considered as the main gland atau master gland? Kalau kamu jumpa soalan ni, main gland atau master gland. Okay, sebab apa? Sebab apa reason dia? Dia ada kebolehan, iaitu sama ada dia boleh mengarahkan, menghasilkan hormon, dan hormon itu dihantar ke kelenjar yang lain untuk merangsang penghasilan hormon lain. Faham tak? So secret hormone which allow other gland to secrete another hormone. Itu reason yang pertama. Ataupun kamu boleh cakap, they have ability to secrete hormone which is directly targeted to the organ. Itu untuk B. Okay, C. A man suffering from disease K caused by the pituitary gland secretes less hormone S. So hormone S tu apa? So kalau kita tengok daripada pituitary gland, dia secrete hormone S ini terus kepada kita punya kidney. So dekat kidney ada 2 hormon yang diguna pakai. Okay, satu
ADH, satu lagi aldosteron. Kalau kamu belajar pasal regulation of air kencing kan. Tapi macam mana kita tahu yang hormon S ni adalah ADH? Sebab asal usul dia adalah pituitary gland. Sebab aldosteron dia dihasilkan oleh adrenal gland. Itu kena tahulah. Okey. Dan apa jadi kalaulah kita punya ADH ni kurang dihasilkan? ADH ni apa? ADH adalah hormon yang prevent daripada berlakunya reabsorption of water dekat dalam kita punya nephron, dekat dalam kita punya kidney tubule. So, apa kesan dia? Okey, kesan dia, orang ini akan alami satu penyakit, nama dia diabetes insipidus. Okey, nama penyakit itu adalah diabetes insipidus. Okey, apa yang dikatakan sebagai diabetes insipidus? Bila dia last secrete the ADH, the effect adalah the permeability of nephron tubule akan jadi less. So what is the effect? This person akan produce high quantity of urine. So apa kesan jangka panjang dia tadi ni? Dia akan menyebabkan this patient become dehydrated. Okay, boleh? Okay, next question is the structure of human skin. So, based on diagram, explain the action of X in regulating body temperature. So, sebelum boleh jawab soalan ni, apa yang kamu kena tahu, X itu adalah erector muscle. So, basically, X ni erector muscles kan. So, terangkan tindakan X dalam mengawal atur suhu badan. So erector muscles ni, because it is muscle, so they will contract and relax kan. So tapi apa kesan dia? So erector muscles ni kalau dia relax, apa jadi? Dia akan menyebabkan rambut, the hair, dia akan lay down, betul tak? So tapi kalau dia sedang contract, dia akan menyebabkan rambut tadi ni menegak. So tengok asalnya dekat dalam soalan ni dia bagi tahu tak X tu apa. So because of dia tak bagi tahu, dan kamu kena kenalkanlah dia dulu siapa. So begitulah, markah pertama kamu kena cakap, okay, X is erector muscle. So apa jadi? Tengok dalam gambar rajah tu, tengok rambut itu sedang menegak kan. So soalan ni pun based on the diagram, so you should answer based on the diagram. So the erector muscle will contract, okay, cause the rambut atau rambut tadi ni untuk berdiri tegak. So what is the effect? So it will produce, it will form one layer of air. So apa fungsi layer of air tadi ni? Dia nak trap, dia nak provide insulator layer, so they can trap the heat energy, and then untuk nak reduce the heat energy release to surrounding. Okay, soalan seterusnya, soalan last untuk soalan nombor 4 ni. Okay, explain importance of skin beside regulating the body temperature. So macam biasa, you sweating tu pun sebenarnya salah satu contoh fungsi lain untuk awak punya selain daripada body temperature, iaitu kita secara tak langsung secrete out waste macam urea, macam toxic through our sweat. Okay, yang pertama lagi apa lagi? Contoh dalam immune system, kita tahu yang our skin is actually our first line of defense system. So dia protect our body to prevent any infection. So soalan ada dua kan, dua markah. Okay, so tu that's all untuk soalan nombor 4. Okay, kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 5. Okay, diagram 5.1 shows the karyotype of an individual. So tengok, kita tahu manusia kan ada 46 kromosom. So basically kalau dari segi pasangan, dia adalah bersamaan dengan 23 kromosom, which is 22 kromosom adalah autosom, while one pair of kromosom adalah sex kromosom. So marilah kita tengok gambar rajah karyotype tadi ni, adakah ia normal ataupun tidak. Sebab soalan kat bawah ada kaitan dengan soalan berkaitan tentang penyakit. Okay, so look at the question.
So tengok kat mana masalah dia ni. 1, 2, ada pair 3, 4, 5 semua ada pair. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan yang ada masalah adalah pada kromosom yang terakhir, iaitu seks kromosom. Okay, so daripada karyotype tu kita tahu dia adalah XO person, individu. Okay, name genetic disease suffered by the individual. So basically nama sakit ni adalah Turner syndrome. Turner syndrome adalah keadaan di mana individu yang Turner syndrome. So we will continue with the next question. Okay, next question. Explain how an error during the formation of sperm cell can cause this genetic disorder. So awak tengok dekat gambar rajah, dekat soalan ni sebenarnya dia dah highlight kan dia suruh awak cerita tentang formation of sperm. Okay, bila cerita tentang formation of sperm, so apa yang perlu, apa yang berlaku yang menyebabkan jumlah kromosom sekarang ni adalah tidak sama, tidak normal, adalah disebabkan dalam proses meiosis. So cell division involve sperm cell is meiosis. So basically apa yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan? Soalnya kalau macam dalam cell division kita bahagi dua supaya sama rata kan. So basically untuk kes yang ini ada pembahagian yang tidak sama rata telah berlaku, dan boleh berlaku di mana-mana pembahagian, iaitu sama ada pada anaphase 1 atau pada anaphase 2. Okay, now cerita dia macam ni. So first ada 3 markah kat sini. So kita cakap lah, okay, kenapa error tu atau masa bila error tu berlaku. So bagi tahu error tu berlaku semasa meiosis, semasa pembentukan sel sperm. Okay, titik. So alasan dia kenapa? Okay, alasan yang pertama, kebarangkalian pertama, during anaphase 1. Okay, apa keyword kat sini? Homologous chromosome does not separate and go to opposite poles. Itu kalau kamu guna anaphase 1 sebagai alasan. Tapi kalau kamu guna anaphase 2 sebagai alasan, so keyword yang kamu kena guna pakai adalah during anaphase 2, sister chromatid does not separate to opposite poles. Okay, itu poin yang kedua. Pilihlah salah satu sebab dia. Okay, poin yang ketiga. Apa yang kamu kena ceritakan adalah nak cerita pasal apa ni? Poin yang ketiga adalah one of the sperm cell will receive extra chromosome, sex chromosome, while the other one does not receive any of sex chromosome. Titik. So apa poin yang seterusnya yang kamu ketenangkan? When sperm without sex chromosome fertilize with normal ovum, cerita dulu. So apa kesan dia? It will produce offspring with XO chromosome. So macam mana nak tulis dia? Okay, so basically tu seperti yang saya dah mention kat situ lah. Itu antara 3 poin yang kamu boleh tulis untuk ceritakan tentang macam mana apa yang berlaku pada sperm cells dan kesan dia terhadap Turner syndrome tadi ni lah. Which is akhirnya bila fertilization berlaku, sperm yang without sex chromosome tadi ni dia fertilize dengan normal chromosome. So akhirnya dia akan jadi anak yang dapat Turner syndrome. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Natural mutation rates are low but can be increased by environmental factors. Suggest 2 environmental factors that can cause genetic disease. So dia kata suggest 2 saja. Maksudnya macam soalan macam listkan saja. Tengok markah pun kita tahu ada 2 markah dan you kena listkan 2 faktor tadi ni tanpa perlu menerangkan pun lah. So kalau macam environmental factors, banyak. Boleh jadi chemical factors, boleh jadi macam physical, bahan-bahan macam radiation kan. So suggest lah X-ray ke, gamma ray ke, and then the second one can be chemical mutation. Okay, bagi contoh je macam formaldehyde, asbestos, mustard gas dan sebagainya. So boleh terima yang itu. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Diagram show 2 different species of rabbit. Lepus alani living in desert area while Lepus articus living in polar region.
So dekat sini je kita dah nampak dah ada dua situasi yang rabbit ni duduk. Satu duduk kat tempat panas, satu lagi duduk kat tempat sejuk. And then kita tengok dekat gambar rajah. So sebenarnya kita boleh lah analyse kat gambar rajah tu kan apa beza dua spesies yang duduk kat tempat yang berbeza ni. Satu in term dekat dia punya telinga, bulu semua tu kan. Okay, now tengok the two rabbit have significant difference in term of ears. So sekarang kita dah tahu dah topik yang kita nak cerita adalah dia punya telinga lah kan. So explain the difference. So maksudnya daripada segi soalan tadi ni kita dah tahu dah, dia nak bagi tahu kenapa leopard island ni ada ciri telinga yang macam tu. Bila duduk dekat desert area, kenapa yang ni ciri dia pendek dan dia duduk dekat tempat yang sejuk. So bila macam tu, first dia ada bagi tahu tak siapa panjang siapa pendek, tak ada kan. So bagi tahu dulu apa ciri yang ada pada telinga rabbit ni yang kamu nampak dekat dalam gambar rajah. So kalau tengok dekat dalam gambar rajah ni, kita cakap lah leopard island ni ada longer ears compare to leopard articus. So these two ini dah boleh dapat satu markah. Nyatakan apa dekat dalam gambar rajah tadi ni. Okay, so now explain the difference. So ada dua markah kat situ kan. So bagi tahulah, okay, kenapa panjang? So bila panjang, kita cakap leopard island ni punya ears ni panjang sebab dia nak increasekan the surface area. Lebih banyak luar permukaan telinga yang terdedah dengan persekitaran. Okay, kenapa leopard articus ni? While for leopard articus, dia punya pendek, telinga dia pendek, and surface area that exposed to their surrounding is also low atau less. Okay, and then itu markah yang kedua. Dan markah yang ketiga, kamu kena bagi reason lah. Kenapa nak increase surface area? Kenapa nak lower down the surface area? So kita cakap lah, okay, for leopard island ni, dia nak increase the surface area tu sebab apa? Because they want to it helps them to remove excess heat energy from their body. Sebab surrounding ini memang dah sedia panas. Dia tak nak dalam badan dia pun sama panas ikut surrounding dia. While for leopard articus, they have small ears because they want to ensure the heat energy inside their body not easily removed from the surrounding through their ears. Tu adalah poin yang ketiga. So basically, satu, bagi tahu dulu apa dia punya perbezaan. Yang kedua, apa kepentingan pada perbezaan tu, kenapa panjang, kenapa pendek, dan akhirnya kesan daripada ciri kepentingan tadi ni. Okay. And the last question, are the ear characteristic of both rabbits an example of variation? So dia tanya, adakah ciri rabbit tadi ni, telinga yang berbeza ni, dikira sebagai satu variasi? Okay, ada dua markah di situ. Pertama, kena jawab ya atau tidak lah, adakah itu variasi atau tidak. So the answer is no. Kenapa? Kamu kena tahu yang variasi ini adalah definisi variasi adalah perbezaan di antara individu di dalam spesies yang sama. Itu adalah maksud variasi. So dalam kes ni, because even though both organism is rabbit, but they do not come from the same species. So they are not variation. So that's the answer. And the second point, mana boleh dapat markah, adalah because they come from different species. Sama juga macam manusia kan. Manusia dengan ayam. Contoh, kulit manusia gelap, kulit ayam cerah. Kan? Tapi kamu tak boleh cakap, oh, variasi kulit pada manusia dan ayam, ada satu cerah, ada satu sebab itu bukan variasi sekalipun. Sebabnya manusia dengan ayam bukan spesies yang sama. Lebih kurang macam itulah. Okay, thank you.